Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang isu ataupun projek kita semula dari Eco Free Market ataupun lebih dikenali sebagai EFM. Dalam pembentangan kali ini, kami akan membentangkan atau menceritakan tentang latar belakang Eco Free Market, penyataan masalah yang dihadapi oleh organisasi, faktor permasalahan, kesan permasalahan, penyelesaian bagi masalah yang dihadapi dan kesimpulan tentang projek kita semula Eco Free Market. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Anis Agibah, Siti Nurhayati, Aisyah Nadira, Nur Nabihah dan Amira Sanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali pendahuluan. Eco Free Market ataupun dikenali lebih lagi sebagai EFM merupakan satu program amal jariah yang diamalkan. EFM dibangunkan daripada pergerakan free market di Malaysia sejak 2015 lagi. Eco Free Market mendapat sokongan daripada pihak berkuasa tempatan seperti NGO, contohnya Yayasan Taat. Namanya mencerminkan usaha pihak berkuasa tempatan ke arah matlamat pembangunan mampan iaitu SDG, terutamanya untuk komuniti mampan dan inisiatif bandar rendah karbon. Matlamat ini berfungsi sebagai rangka tindakan penting negara untuk merangka dan untuk memastikan negara mampan untuk rakyat. EFM merangkumi semua cabaran dunia moden termasuklah ekonomi, sosial, politik dan juga alam sekitar. EFM banyak mencapai kejayaan dalam memerangi kemiskinan dan menyebarkan kesedaran alam sekitar. Bantuan diberikan bukan sahaja daripada bentuk kewangan dan makanan, malah kerjasama juga turut disumbangkan supaya program berjalan dengan lancar. Antara masalah yang dihadapi oleh Eco Free Market ialah sikap masyarakat sendiri. Ada segelintir masyarakat yang tidak ingin untuk membuat amalan kita semula. Kebanyakan plastik, bahan kita semula, mereka lebih memilih untuk membuang berbanding untuk membuat amalan kita semula tersebut. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Seterusnya, kurang pengetahuan dalam amalan kita semula. Mereka lebih memilih untuk membuang bahan kita semula tersebut daripada melakukan amalan kita semula. Kerana bagi mereka, amalan kita semula ini membuang masa dan tidak memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Akhir sekali, masalah yang dihadapi oleh organisasi ialah kurang kerjasama dari pihak komuniti ataupun masyarakat. Sikap tidak peduli dan tidak ambil tahu tentang amalan kita semula ini menyebabkan usaha kerajaan untuk membantu masyarakat memberikan kerjasama tidak dapat tercapai dan tidak terkesan kepada mereka. Faktor terhadap pencemaran alam sekitar. Terdapat banyak faktor terhadap pencemaran alam sekitar. Di sini saya akan ketengahkan tiga faktor pencemaran alam sekitar iaitu pertama, masyarakat kurang kesedaran tentang alam sekitar. Hal ini boleh dilihat sebagai contoh, pencemaran sungai terus berlaku disebabkan kurang kesedaran awam dan ramai masih menganggap sungai sebagai tempat membuang sampah kumbahan serta bahan organik tumbuhan atau haiwan. Justru itu, peraturan dan undang-undang berkaitan sungai pula tidak dihormati dan dipantau. Manakala pembangunan di kawasan sungai tidak dirancang baik dan pembangunan lama tidak dinaik taraf sesuai dengan perubahan masa dan teknologi. Oleh yang demikian, semakin hari semakin bertambah pencemaran sungai yang menyebabkan bekalan air tercemar. Selain itu, sungai yang tercemar sudah dikotori oleh bakteria yang berbahaya dan jika terkena seseorang yang berkulit sensitif itu akan menyebabkan penyakit kulit seperti kegatalan kulit, keradangan dan kemerahan kulit. Seterusnya, kebersihan alam sekitar juga boleh dipelihara melalui kempen kesedaran civic supaya rakyat dapat menjaga alam sekitar. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat akan ditiup kesedaran untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kesimpulannya, dengan ini sedikit demi sedikit masalah dan hal ini dapat dibendung dan menjamin kualiti kebersihan alam sekitar sentiasa bersih dan dijaga. Jadi, kempen kesedaran ini penting bagi memberi kesedaran kepada rakyat akan kepentingan menjaga alam sekitar. Dan seterusnya, faktor yang kedua ialah kurang sikap tanggungjawab dan keprihatinan masyarakat terhadap alam sekitar. Tidak dinafikan
Bukan semua masyarakat tidak peka dan tidak bertanggungjawab terhadap pencemaran alam sekitar. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang langsung tidak mengambil berat dan prihatin tentang alam sekitar. Justru itu, kegagalan untuk menjaga kebersihan alam sekitar juga boleh memberi kesan yang besar kepada sektor pelancongan di negara kita. Misalnya, ia akan membantutkan kegiatan-kegiatan pelancongan sama ada yang sedia ada ataupun yang bakal diterokai. Sebagai contoh, pada penghujung tahun lepas, pelabur telah menolak rancangan untuk membina hotel di pantai Pasir Gemuruh berhampiran Teluk Kumbar, Pulau Pinang kerana kawasan tersebut telah diancam pencemaran. Kawasan tersebut yang dulunya bersih dan cantik kini telah dipenuhi dengan sampah sarap. Selain itu, masyarakat juga boleh membaik pulih alam sekitar dengan mengamalkan konsep 3R, iaitu reduce, reuse and recycle. Sebagai contohnya, yang paling mudah untuk dilakukan masyarakat perlu mengasingkan sisa buangan mengikut kategori. Tidak membakar sampah sesuka hati yang akan menyebabkan jerebu, tidak sesuka hati membuang sampah ke dalam longkang dan sistem perparitan kerana akan menyebabkan sistem saliran tersumbat dan akhirnya membawa kepada masalah lain seperti berlaku banjir. Seterusnya, menjaga kebersihan kawasan dalam dan luar rumah agar sentiasa bersih dan tidak tercemar. Dengan berbuat demikian, masyarakat juga dapat membantu membaik pulih alam sekitar selain dapat meningkatkan tanggungjawab dan keprihatinan masyarakat terhadap alam sekitar. Oleh yang demikian, bagi memastikan persekitaran kita selamat untuk didiami, orang awam perlu mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebersihan di dalam dan juga di luar rumah mereka terlebih dahulu. Ini kerana menjaga kebersihan alam sekitar perlu berakar umbi dari rumah. Setiap anggota masyarakat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah masyarakat tidak mengetahui tentang kepentingan alam sekitar. Masyarakat perlu mengambil tahu tentang kepentingan alam sekitar dan kesan jika melakukan pencemaran alam sekitar. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah masyarakat tidak mengetahui tentang kepentingan alam sekitar. Masyarakat perlu mengambil tahu tentang kepentingan alam sekitar dan kesan jika melakukan pencemaran alam sekitar. Pemeliharaan terhadap alam sekitar adalah amat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Kedua-duanya memainkan peranan dalam mengekalkan alam semula jadi dan setiap satunya mempunyai rantaian yang mengikat antara satu sama lain. Flora dan fauna merupakan biodiversiti yang tidak boleh dipisahkan. Kepupusan salah satu daripadanya akan menjejaskan kitaran alam semula jadi. Pemelihara terhadap alam sekitar adalah penting untuk mengelakkan kepupusan. Dengan itu, habitat, hidupan darat dan air terpelihara. Selain itu, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar amat penting agar manusia mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun dan tidak boleh digunakan. Secara tidak langsung, manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang akan membawa mudarat kepada kita. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Hidupan air juga akan mati sekiranya hidup dalam air yang tercemar. Tuntasnya, kita semua harus bekerjasama dan memainkan peranan untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini di atas bahu kerajaan semata-mata. Kerjasama yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna agar negara didiami rakyat yang sihat sejahtera. Terdapat pelbagai kesan daripada program Eco Free Market. Kesan yang pertama adalah mendapat sokongan daripada masyarakat.
Program ini menyatupadukan masyarakat untuk bersama-sama turun padang memberi sumbangan dari segi pakaian dan barang-barangan terpakai. Program ini juga dianjurkan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Melalui pengumpulan pakaian dan barangan terpakai yang masih boleh digunakan, masyarakat yang kurang berkemampuan dapat menggunakannya untuk kehidupan seharian mereka tanpa berbelanja dengan banyak. Kesan yang kedua adalah sikap masyarakat itu sendiri. Dengan penganjuran program sebegini, sikap masyarakat dari tidak kisah akan alam sekitar akan mula lebih peka akan alam sekitar. Organisasi yang sebegini dapat menyuntik semangat masyarakat untuk mula mengambil iktibar akan kepentingan alam sekitar. Kesan yang ketiga adalah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat tentang alam sekitar. Masyarakat akan lebih peka akan perubahan alam sekitar yang terjadi akibat kesan buruk seperti pemanasan global dan sebagainya. Tidak lupa juga dengan pakaian yang disumbangkan dapat memberi semangat baru untuk masyarakat yang kurang berkemampuan untuk membeli pakaian dan barangan yang baru. Contohnya, barangan yang dipamerkan adalah barangan yang digital semula untuk kegunaan harian mereka. Oleh itu, mereka dapat menggunakan barang-barangan yang baru. Seterusnya, saya akan membahaskan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam projek alam sekitar Eco-Free Market. Antara penyelesaian yang dapat dilakukan ialah masyarakat perlu memberi sokongan terhadap projek Eco-Free Market. Sokongan merupakan salah satu punca sesuatu program dapat berjalan dengan lancar. Sambutan yang hangat dalam kalangan masyarakat dapat memberi kesan positif terhadap projek yang dijalankan oleh pihak badan bukan kerajaan NGO ini, iaitu projek Eco-Free Market yang dapat membantu masyarakat mendapat pendedahan terhadap pencemaran yang berlaku terhadap alam sekitar. Dengan melibatkan diri dalam projek Eco-Free Market merupakan antara salah satu bentuk sokongan yang dapat diberikan masyarakat kepada penganjur program ini. Penglibatan masyarakat yang proaktif terhadap program sebegini mampu memeriahkan projek Eco-Free Market, seterusnya menaikkan semangat penganjur untuk meneruskan program sebegini di masa hadapan lagi. Masyarakat juga boleh memberi sokongan dengan mewawarkan iklan projek Eco-Free Market di media sosial masing-masing seperti Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Penularan iklan sebegini dapat menarik lebih ramai masyarakat untuk melibatkan diri dalam projek Eco-Free Market. Seterusnya, masyarakat perlu mengamalkan sikap cinta terhadap alam sekitar. Alam sekitar merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap individu. Oleh itu, individu bertanggungjawab di atas setiap masalah yang berlaku terhadap alam sekitar. Mutakhir ini, masalah pencemaran alam sekitar sudah berleluasa dengan adanya pelbagai faktor yang berpunca daripada sikap manusia sendiri. Masyarakat perlulah cakna terhadap pencemaran alam sekitar yang semakin merosot saban hari. Sudah banyak berita yang menyiarkan tentang pencemaran alam sekitar yang semakin meningkat di negara kita ini. Masyarakat juga perlulah melakukan perubahan terhadap kesihatan alam sekitar, iaitu dengan menjaga kebersihan persekitaran, tidak membuang sampah ke merata-rata tempat dan membuang sampah ke tempat yang sepatutnya dan sebagainya. Penyelesaian terakhir bagi masalah yang dihadapi dalam projek alam sekitar Eco-Free Market adalah masyarakat perlulah mendedahkan diri dengan 3R yang dianjurkan oleh pihak kerajaan, iaitu reuse, reduce dan recycle. Langkah 3R ini sering kita dengar kerana ianya sangat penting dan efektif dalam penjagaan alam sekitar. Dengan melaksanakan langkah penjagaan alam sekitar, iaitu 3R ini, pihak berkuasa tempatan atau PBT
perlulah menyediakan tong sampah yang bersesuaian di kawasan yang sepatutnya. Akhirnya, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam membina generasi yang pentingkan kebersihan alam sekitar di masa hadapan. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi supaya dapat menjadi kebiasaan mereka sehingga dewasa dan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat yang berwibawa ataupun yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan untuk membantu pihak kerajaan mengusahakan ataupun menjayakan kempen amalan kita semula. Justru itu, kita seharusnya memberi sokongan yang padu